Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli Al-Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pagi. Bertemu lagi kita pada pagi ni, insyaAllah. Selamat pagi, good morning, lagi sabah al-khair. InsyaAllah, Alhamdulillah, masih lagi kita bertemu, masih lagi kita dijadikan pilihan Allah, tetamu Allah, untuk kita angkat darjat kita ke maqam yang lebih tinggi, ke next level, untuk menjadi hamalatul Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Jadi kita ni lah yang sentiasa baca surat cinta Allah, sentiasa seronok dengan apa yang Allah kata. Kita nak tengok isi kandungan Allah, kan. Jadi Alhamdulillah, syukur kerana Allah tetapkan hati kita. Allah masih memilih kita di dalam jalan yang kita tengah lalui sekarang. Sebab dalam berjuta-juta orang, bukan takat berjuta-juta, lebih juta orang dalam dunia ni, tapi kenapa Allah pilih kita? Pernah tak kita tertanya-tanya? Jadi Allah pilih kita sebab Allah nak angkat darjat kita. Allah nak kita ni masuk syurga. Jadi semua yang hadir dalam majlis ilmu, tak kira lah di mana-mana pun, di live mana pun, semuanya atas asbab Allah yang pilih. So kita baca ni, Allah pilih kita. Jadi ingatlah, kita jangan, pernah saya sebutkan benda ni, kita jangan condemn orang lain, oh hang tak mengaji ke, sebab belum sampai masanya mungkin. Jadi kita kena banyakkan doa, banyak ajak. Ni kita tak ajak, lepas tu kita dah condemn orang, betul? Jangan. Silap hari bulan atas pembacaan kita tadi tu. Kita duk baca Al-Quran, orang yang tak baca dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita duk condemn dia. Pahala yang kita baca tadi dapat kat dia free je. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru masuk, yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu tandanya Allah pandang kita, nah tuan-tuan dan puan. Allah pandang kita dengan pandangan yang tinggi, pandangan rahmat. Sebab tu dia pilih kita. Kita ni bukan calon-calon orang nah. Kalau tidak Allah tak pilih tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan ni orang yang hebat, yang terbaik. Sebab apa? Sebab boleh mengaji lawan hawa nafsu ngantuk tu. Berat dah mata, tapi basuh muka juga, duduk juga mengaji. Lo ni mudah no tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok peredaran masa yang kita nak cerita tentang ilmu lah, kan. Mudahnya kita menuntut ilmu daripada dulu guna kulit kayu pada zaman Nabi, kan. Tulis dekat batu, nak nuntut ilmu ni, nak kena mengembara jauh-jauh. Lepas tu upgrade sikit, ke kelas dan sebagainya, kan. Kena pergi kelas tuntut ilmu, lepas tu ada kertas dah, lepas tu upgrade lagi. Sampailah sekarang ni, zaman kita ni dah boleh buka handset, boleh dah belajar live pula tu. Bukan orang kata record, bukan rakaman, kita boleh tengok live pula. Jadi nampak tak, Allah dah mudahkan jalan kita untuk kita belajar. Tapi kalau kita sia-siakan, Allah akan tanya, ke manakah masa yang kamu habiskan tanpa kamu ni belajar Al-Quran? Jadi rugi masa kita, rugi sia-sia umur kita dengan benda-benda yang selain daripada Allah.
InsyaAllah tuan-tuan dan puan, apa yang kita baca ni, kita sentiasa kena ubah niat dulu. Ubah niat, aku baca ni sebab aku nak perbetulkan bacaan aku nak perbetulkan makhraj, aku nak baca kalamullah, aku nak baca surat cinta Allah ni dengan betul. Sebab bahasa Melayu pun aku boleh baca betul, bahasa Inggeris pun aku boleh baca, apatah lagi ayat Al-Quran. Lagilah kita kena perbetulkan, insya-Allah perbetulkan. Jangan kita niat, oh aku baca ni sebab aku nak menunjuk-nunjuk dekat suami aku yang aku ni boleh baca. Aku nak menunjuk dekat jiran aku yang aku ni rajin baca Quran. Tu dia salah dah tu. Dah ada something wrong dalam ibadat. Ibadat dia ditransform jadi dosa. Jadi rugilah amalan yang kita buat, tiba-tiba dapat saham dosa. Baik tuan-tuan dan puan, kita duk baca satu ayat ni kan, satu ayat. Ni satu ayat, sampai sini satu ayat, sampai sini satu ayat, contoh. Okey, dah habis satu ayat tu, satu ayat dinaikkan maqam kita sampailah ke syurga mana yang kita nak sampai. So kalau nak sampai syurga Firdaus, banyak-banyakkanlah baca Al-Quran, sebab setiap satu ayat kita dinaikkan satu maqam di sisi Allah. Jadi maqam apa? Maqam syurga. Syurga mana selagi tahap mana yang kita nak, tahap itulah yang kita kena baca. Berapa banyak ayat yang kita nak. Jadi kalau tiap-tiap hari kita baca, insya-Allah kita doakan semoga kita ni tergolong dalam orang yang nak masuk syurga Firdaus, syurga yang tertinggi, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, insya-Allah. Jadi macam biasalah, jom sama-sama dengan saya kita berkongsi. Pagi-pagi ni lah kita nak cari pahala yang sebanyak yang mungkin. Sebab waktu subuh ni, selepas subuh ni waktu kemuncak kita, time ni kita rasa ngantuk. Allahu Akbar. Time ni lah kita rasa ngantuk. Time ni lah kita rasa macam lemah. Time ni lah nafsu dia main macam-macam ni. Nafsu nak makan. Kuat ni time ni. Jadi jom sama-sama kita gandakan amal, gandakan pahala bacaan kita ni dengan berkongsi. Kita tak nampak sebenarnya fadilat berkongsi ni. Tapi bila kita dah tengok hasil daripada orang yang kita kongsikan tadi tu, dia dapat baca, ya Allah, seronoknya. Seronok tuan-tuan dan puan bila kita dah berkongsi, tiba-tiba hasil daripada perkongsian kita tadi itu, orang boleh baca. Seronok tuan-tuan dan puan. Seronok. Walaupun kita tak boleh baca lagi pun, tetapi hasil daripada perkongsian kita tu orang lain boleh baca. Cuba bayangkan, yang dulu ni 200, hasil perkongsian tuan-tuan dan puan lah yang meningkat jadi 1000 lebih, 2000. Dan daripada situ orang tu istiqamah. Nampak tak? Kita tak tahu pun siapa yang ikut pengajian kita ni hasil daripada diri kita tu. Nampak tak? Jadi pahala ni kita tak nampak. So kita macam tak apalah, tak terkejang-kejang sangat. Andai kata Allah buka hijab, banyak tu pahala tu. Tobatlah hong. Tu dia keluar dah bahasa kampung. Tobatlah hong. Semua saya yakin ya amat, mesti berjuta-juta orang akan masuk live pengajian. Sebab apa? Sebab nak kaya. Kalau Allah buka hijab dekat kita ni, boleh tengok pahala yang berganda-ganda bila kita berkongsi tentang Al-Quran ataupun buat amal ibadat yang lain. Macam sekarang ni, pahala yang banyak-banyak mengalir kepada tuan-tuan dan puan hasil daripada perkongsian tuan-tuan dan puan. Sesungguhnya kalau kita dibukakan hijab untuk nampak pahala tu, Allahu Akbar. Saya yakin yang amat sangat-sangat bahawa tuan-tuan dan puan mesti takkan lepaskan peluang untuk gandakan pahala. Itu yang Allah sembunyikan supaya apa? Supaya kita lebih rasa kelazatan nikmat kita nak berbuat ibadat, insya-Allah.
Okey, jom sama-sama dengan saya kita berkongsi, kita ajak ramai lagi supaya ramai lagi yang tahu tentang pengajian kita pada setiap pagi. InsyaAllah lebih ramai yang boleh membaca Al-Quran, ramai lagi hamalatul Quran, insyaAllah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, tahniah yang telah berkongsi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, banyak, boleh kata hampir semuanya saya baca komen. Cumanya kita tak boleh lah nak baca semua sekali. Kalau tidak, habiskan masa dengan baca komen lah. Saya baca, cumanya tak dilafazkan lah. So kalau ada apa-apa yang nak ditulis pun tak ada masalah, tulis saja, saya akan baca insyaAllah. Okay, sahabat-sahabat lain pun baca. Okey. Baik, jadi tahniah yang telah berkongsi, yang telah pun gandakan pahala, yang telah daftar jadi jutawan akhirat. Tahniah nah. InsyaAllah kita akan bertalaqi pada muka surat 73 ayat ataupun baris yang keempat. Okey. Muka surat 73 baris yang keempat daripada atas, insyaAllah. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang memberi salam. InsyaAllah kita akan sambung talaqi kita pada muka surat 73 baris yang keempat. Boleh? Baik, sebelum kita tunggu, sementara kita tunggu sahabat-sahabat Al-Quran, keluarga Mai Mengaji masuk dalam majlis ilmu kita, insyaAllah jom sama-sama kita berzikir dahulu. Semoga Allah lapangkan dada kita, Allah fasihkan lidah kita, Allah bagi ketenangan untuk kita baca Al-Quran, insya-Allah. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana birahmatika ya Rabbi لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وطرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وهي Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Baik tuan-tuan dan puan, dah tepat pada waktunya untuk kita bertalaqi, insya-Allah. Ready nah? Kalau boleh tuan-tuan dan puan, buka Al-Quran sendirilah untuk dapatkan visual yang jelas lagi. Buka Al-Quran sendiri, insya-Allah. Jadi untuk visual di sini susah sikitlah untuk saya ubah sebab takut nanti terganggu kepada yang dah okey kan, visual. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, jom kita bertalaqi. Kita dah boleh mula dah ni, insya-Allah. Muka surat 73 baris yang keempat. Okey, boleh. Tuan-tuan dan puan, bagi yang belum berkongsi, insya-Allah ada peluang lagi untuk gandakan pahala, ada peluang lagi untuk tuan-tuan dan puan jadi perantaraan di antara tuan-tuan dan puan dengan orang lain supaya boleh baca Al-Quran, insya-Allah. Jom kita mulakan dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jom tadah tangan dulu, kita berdoa insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح فتوح العارفين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah, jom sama-sama dengan saya kita bertalaqi. Muka surat 73 nah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tahu nama Ustaz? Saya Ustaz Rijal lah. Rijal yang bermaksud lelaki. Baik, jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك minta maaf nah. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. Nampak tak bunyinya macam mana? Kufr. Kalau kita eja dalam bahasa Melayu, K-U-F-R. Kufr. Bukan kufur, tetapi kufr. Okay, ulang balik. 1, 2, mula. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. K-U-F-R. Kufr. Boleh? So R tu bunyi di hujung kalimah. Sekali lagi kita cuba bunyikan secara jelas. Kufr. Boleh? Okey. 1, 2, mula. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. Tarik nafas panjang. 1, 2, mula. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم إن الذين
اشتروا الكفر بالإيمان إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ulang ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ambil balik أنما نملي لهم خير لأنفسهم أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين. Baik, ayat seterusnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang mana masih belum berkongsi, insya-Allah ada lagi masa untuk kita berkongsi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan ni hebat noh. Hebat sebab apa? Sebab boleh mengaji. Saya kalau di tempat tuan-tuan dan puan-puan sebagai orang yang tengok live, saya kan yang membuat live. Yang tengok live, kita belum tahu lagi kekuatan kita ni nak sertai tiap-tiap hari istiqamah tu. Jadi macam saya ni diberikan tanggungjawab, so dia akan rasa tanggungjawab tu. Jadi macam kita ni tanggungjawab tu sendiri-sendiri yang kita kena pegang. Jadi kekuatan tu atas diri sendiri. Jadi tahniah tuan-tuan dan puan-puan kerana berjaya tunjukkan dekat syaitan ni yang aku berjaya lawan hang, yang aku berjaya kalahkan hang, yang aku boleh mengaji tau. Aku boleh lawan hawa nafsu aku daripada aku tidak. Cantik nah tuan-tuan dan puan-puan. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Okey, jom kita sambung. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. Tegakkan badan, bidangkan dada, tarik nafas melalui hidung. 1, 2, mula. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما
عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang baru masuk dan yang memberi salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tahniah kerana berjaya masuk dalam live, berjaya join live kita pagi ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan ni pilihan Allah. Bila kita sebut selalu tu kita pilihan Allah. Kena tengok tau sisi baik tu. Allah pilih kita memang betul-betul pilihan Allah. Dia ni Allah nak pilih. Contohnya Zainab, Abang Nazri, Rijal, semua ni Allah tetapkan nama-nama sekian ni untuk join, untuk baca Al-Quran. Tu semua Allah pilih. Kena tengok, kita kena tengok dengan pandangan yang jauh. Betul lah cakap ustaz ni. Sebab apa? Sebab kalaulah Allah tak pilih aku, mesti sekarang ni aku tak baca dah. Sampai sekarang aku tak ada lah istiqamah. Jadi semua ni atas pilihan Allah. Allah nampak tuan-tuan dan perempuan ni ada kelebihan untuk istiqamah dan untuk menyampaikan kepada orang lain lagi. Jadi kenapa Allah pilih kita? Kita tengok balik sebab apa Allah pilih kita. Sebab Allah nak tuan-tuan dan perempuan ni jadi perantaraan di antara orang lain yang masih belum baca Al-Quran, yang masih belum boleh baca Al-Quran, untuk tuan-tuan dan perempuan mahir dulu, kemudiannya sampai dekat orang lain pula. Jadi yang tu kelebihan tuan-tuan dan perempuan. Kenapa Allah pilih kita? Mesti ada asbab musabab. Mesti ada asbab kenapa Allah pilih kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan rasa tak beruntungnya aku sebab Allah pandang aku dan Allah tarik aku dalam majlis ilmu. Bukan majlis ilmu sebarangan. Tambah-tambah Al-Quran pula. Jadi hebat tuan-tuan dan perempuan. Sangat-sangat hebat. Saya tabik hormat dekat tuan-tuan dan perempuan sebab kuat untuk istiqamah. Istiqamah sampai hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, jom kita sambung ayat 180. ولا يحسبن الذين يبخلون بما
آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم هو خير لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. Jom macam biasa kita target 2 muka. Kemarin kita dapat 2 muka setengah. Jadi hari ni kita cuba 2 muka setengah lebih sikit lah. InsyaAllah. Kalau boleh capai 3 muka pun Alhamdulillah. Bolehkah tuan-tuan dan puan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, yang mana masih belum berkongsi, yang mana baru masuk, insyaAllah boleh kongsi dahulu. Semoga ramai lagi dapat manfaat. Okay. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, sebab kita ni berada di dalam lingkungan orang-orang yang soleh, solehah, yang teringin nak perbetulkan bacaan, yang teringin nak khatam beramai-ramai. Kita duduk di kalangan orang-orang yang soleh, yang rasa nak dekat diri dengan Allah. Jadi bila sekarang pun kita dah rasa seronok, kita dah rasa macam kita ni family, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan berjumpa juga di dalam syurga bersama-sama jemaah kita ni, keluarga Mai Mengaji. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagi yang ada kerja, selamat bekerja. Semoga Allah permudahkan urusan, insya-Allah. Tahniahlah kerana sudah meluangkan masa untuk baca semuka Al-Quran tadi, insya-Allah. Jom tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi. لقد سمع الله قول الذين قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا. Ambil balik. قالوا إن الله فقير. قالوا إن الله فقير. Setiap hari ikut Ustaz baca Al-Quran, ya Allah, dah boleh mengaji. Amin. Alhamdulillah. Ramai dah yang boleh mengaji kan. Syukur. Semuanya hasil usaha tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Wa nahnu aghniya wa nahnu
الأغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. Nampak tak cara saya berhenti tu macam mana? Sebab sini qalqalah. Qalqalah ni huruf yang kena lantun kan. Nampak ada sabdu di atas qaf. Jadi kita berhenti seketika. Bukan berhenti. Kita hold saat kita punya lantunan tu. Baru kita lepaskan dalam 2 second lah. 2 saat macam tu. Haqqa. Bi ghairi haqqa. Boleh faham? Seterusnya. ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Nampak perbezaan hariq dengan haqqa. Sebab sini ada sabdu, sini tak ada. Okey, dia ada hukum lah sini. Hukum sini pun ada hukum qalqalah. Saya cerita sikit lah. Sini asyaddul kubra ataupun qalqalah akbar. Sini qalqalah kubra. Okey. Jadi siapa yang nak lebih detail hukum-hukum tajwid, bolehlah kami bantu dengan tuan-tuan dan puan-puan join kelas tajwid, ataupun yang nak lebih detail tentang cara sebutan, makhraj dan sebagainya, boleh join kelas. Boleh buat pradaftar ke kelas asas, insya-Allah. Sebelum tu masuk dulu dalam Telegram kita dan tanyalah tentang Al-Quran, kelas-kelas kita, insya-Allah. Kami sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mahir membaca Al-Quran, insya-Allah. Boleh. Seterusnya kita sambung ayat 182. ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد. Seterusnya, الذين قالوا إن الله عهد إلينا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار حتى يأتينا بقربان تأكله النار
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين. InsyaAllah tim yang ada tolong tim kita pinkan komen link ke Telegram insyaAllah. Sebab ada lagi yang belum join Telegram kita, mereka nak join lah insyaAllah. Dalam Telegram tu ada 7,600 lebih dah orang. Jadi di sanalah tempat medan kita ataupun platform untuk kita bertanya tentang Al-Quran. Kalau boleh tentang Al-Quran sahajalah, berkaitan dengan Al-Quran, infak, program yang kita anjurkan, macam yang kita akan adakan seminar ayat Al-Kursi, ayat kursi pada Ahad ni, kita adakan seminar. Jadi siapa yang nak join dulu Telegram, dan kita akan bagi borang untuk tuan-tuan dan puan-puan isi borang tersebut untuk join seminar insyaAllah. Join Telegram dulu baru boleh kita baru senanglah sikit untuk kita bagi link untuk pradaftar kelas-kelas tajwid ataupun asas insyaAllah. Okey, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Okey, saya dah pindah komen. Nampak tak Diana Al-Baghdadi Sungai Ara? Jadi boleh masuk dulu Telegram tu insyaAllah. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. Sedih tak tuan-tuan dan puan-puan bila baca ayat ni? Setiap yang bernyawa pasti akan
akan merasakan mati, sedangkan Nabi Muhammad pun merasakan mati. Ingat lagi, kita ingat tak cerita yang saya cerita tentang Nabi Muhammad ni pun rasa sakit ni, nak mati, ya Allah, sedangkan aku kekasih Allah. Dia baita malaikat, Nabi Muhammad baita malaikat, aku kekasih Allah ni, kenapa sakit sangat mati ni, ya Allah. Sedangkan aku ni kekasih Allah. Tu Nabi Muhammad rasa sakit mati. Tetapi apatah lagi kita ni hamba yang lemah, lagi hina, yang buat dosa. Nabi tu tak ada dosa, memang dijanjikan syurga, kekasih Allah pula, tetapi dia sendiri pun rasa sakit. Apatah lagi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa kebekalan yang kita nak bawa untuk dipertayangkan, untuk dipertunjukkan kepada Allah? Yang ni lah amalan aku bila aku hidup dulu. Yang ni lah habuan aku yang aku nak bawa masuk syurga ataupun neraka. Kenapa para sahabat mereka ni seronok sangat nak mati? Sebab apa? Salah satunya sebab mati ni sebuah kerihatan bagi sahabat, bagi para solehin. Sebab apa lagi satu sebabnya mereka sukanya mati, sebab bila mati mereka akan jumpa dengan Allah. Jadi orang yang takut mati ni sebenarnya memang kita takut mati, betul. Takut mati, tetapi kita belajar untuk bukan cintakan mati, tetapi kita nak sediakan bekalan sebelum mati tu, supaya bila kita mati ni mudah sahaja untuk kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah tarik kita pun dengan malaikat tarik nyawa kita pun dengan keadaan yang elok, yang kita rasa keluar ruh kita ni, keluar daripada jasad pun rasa tenang. Okey, jadi apakah bekalan yang kita boleh bawa? So yang ni lah yang kita nak bawa, Al-Quran. Al-Quran yang kita tengah baca sekarang ni lah yang kita nak bawa, yang kita nak tunjuk dekat Allah, yang kita nak pertayang dekat Allah, bahawa ya Allah, ni lah saki baki, ataupun ni lah habuan yang aku bawa, yang di dunia dulu yang aku buat. Tiba-tiba ada top up lagi pahala hasil perkongsian kita. Ni banyaknya pahala aku. Rupa-rupanya hasil perkongsian kita yang menyebabkan beribu orang, 1,800 yang sekarang ada ni yang mengaji. Hasil daripada tu lah yang kita dapat, orang kata apa, dapat pahala, timbangan berat belah kanan. InsyaAllah kita doakanlah semoga Allah terima amalan kita. Okay, seterusnya kita sambung. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak saya nak minta
Saya nak minta izin tuan-tuan puan. Saya minta izin ni untuk kita baca sikit terjemahan, bukan tafsir nah. Terjemahan di sebelah tu kita tengok pada ayat 185. Kita kena tengoklah maksud dia juga supaya datangkan keinsafan, supaya kita boleh tambahkan amalan kita seharian insya-Allah. Baik, apa maksud ayat 185? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan balasan bagimu. Barang siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan. Ingatlah, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi kehidupan di dunia ni, semua ni hiasan dunia yang ada sekarang ni cumalah ujian bagi kita untuk kita capai kepada maqam, untuk kita ke next level. Apa dia? Untuk kita masuk syurga lah. Nak masuk level tu, nak masuk level ahli syurga ni bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena tolak banyak benda yang ada dalam dunia ni. Kena tolak banyak benda. Tapi kita tak boleh, dunia ni kita letak di tangan sahaja, dan kita boleh lepaskan bila-bila. Jadi kita jangan ambil semuanya letakkan dalam diri ni. Oh, dunia ni semuanya aku punya. Oh, dia kaya, so dia tak perlu dah nak bagi dekat siapa-siapa, contohnya kan. Jadi bila kita dah dapat dunia, ingatlah yang dulu saya pernah kongsi ni, bila Allah bagi duit kat kita ni, sebenarnya Allah bagi kat kita kaya ni sebab Allah nak jadikan kita ni perantaraan di antara kita dengan orang miskin, supaya kita dapat banyak bersedekah, supaya kita ni banyak menderma, infak. Yang tu Allah bagi dekat kita kaya. Bila kita kedekut, kita bakhil, Allah akan tarik balik. Allah akan cari orang yang dermawan lagi, supaya apa? Supaya dia kaya dan dia sedekah dekat orang lain. Yang tu fadilat bila kita, yang tu kelebihan bila kita jadi kaya. Yang tu contoh amalan yang kita boleh buat lah. So jangan letak dunia ni macam kita hidup selamanya. Letak dunia ni di tangan dan kita boleh lepaskan bila-bila. Okay, insyaAllah. Sebab kita ni bukan nak duduk, kita sekarang ni tengah berlakon. So kita nak ke next level. Apa dia? Ke alam barzakh. Kita tak duduk dalam dunia ni selama-lamanya nah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jomlah sama-sama kita jadikan diri kita ni perantaraan di antara orang lain dengan Allah. Contohnya Quran. Kita berkongsi Quran, kita kongsi live supaya orang lain boleh baca, supaya orang lain boleh masuk syurga sekali. Nah, macam tu. InsyaAllah. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita habiskan. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Ulang. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا
تصبروا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan kerana berjaya habiskan hampir 2 muka, sebab kemarin kita ambil dah 3 baris yang atas muka surat 73 tu kan. Tahniah kerana berjaya istiqamah, kerana berjaya habiskan 2 muka. Alhamdulillah, saya bangga sangat-sangat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab kuat sangat istiqamah. Jujur, sangat-sangat bangga. Seronok kadang-kadang senyum, macam sekarang lah senyum, sebab ramai sangat yang cinta Al-Quran, ramai sangat yang dah rasa seronok baca Al-Quran, ramai sangat yang rasa macam dekat sangat dengan Al-Quran, rasa macam tak mau je pisah. Jadi bila kita baca Al-Quran ni, tanda kita nak dekatkan diri kita dengan Allah. Salah satulah cara-cara. Jadi macam mana lagi cara yang kita nak boleh dekat dengan Allah? Cara dia macam ni lah. Kita banyakkan amal ibadat, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan buat solat sunat, banyakkan bersedekah. InsyaAllah inilah habuan kita yang boleh kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Jadi siapalah kita kalau tiada Allah. Okey. Jadi apa-apa pun kita buat semuanya kembali kepada Allah. Ingat, lelah kerana lillah. Buat pekerjaan apa pun buat kerana Allah, kita susah nak rasa penat. Buat kerana Allah, susah nak rasa penat. Kalau penat sekali pun kita rasa macam puas, rasa macam seronok. Kita tak mudah putus asa. Sebab apa? Sebab kita buat kerana Allah. Jadi buat pekerjaan kerana Allah, susahlah untuk kita rasa macam benda ni worse, benda ni tak ada manfaat kita buat. Jadi ingat, buat apa-apa pekerjaan semuanya kerana Allah. Baik, saya baca satu komen. Ustaz, maaf tadi nak tanya tapi tak nak ganggu pengajian. Nak tanya di muka surat 74 ayat di hujung baris pertama sebelum habis ayat 181 ada mim kecil di atas hamzah. Boleh Ustaz explain sikit hukum yang tu? Untuk yang mim kecil atas sekali kan, mim kecil tu, yang tu tandanya seeloknya kita berhenti. Mim kecil atas sekali kan, betul tak? Yang sini kan, mim kecil ni, ni bukan mim togel kan. Kalau mim sini, ni iqlab bertemu dengan ba. Sini mim kecil ni tanda berhenti. Nampak tak? Di iqlab mimnya berwarna merah. Ataupun mim yang ada ekor, sini tak ada, ekornya pendek saja, yang ni panjang. Nampak perbezaan? Sini kita berhenti. Boleh buat pilihan untuk berhenti. Seeloknya lah kita berhenti. Okey, boleh tuan-tuan dan puan. InsyaAllah esok boleh lagi tak kita istiqamah? Kita boleh lagi tak untuk kita mengaji sekali? Saya nak tengok tuan-tuan dan puan masuk lagi dalam live ni. InsyaAllah moga-moga kita dapat pahala istiqamah, kita dapat pahala bacaan, kita dapat pahala menengok, kita dapat pahala berkongsi, kita dapat pahala bacaan. Banyak tu pahala tuan-tuan dan puan. Dapat pahala pegang Al-Quran, dapat pahala luangkan masa, InsyaAllah dapat pahala korbankan masa, korbankan kerja. InsyaAllah Allah akan bagi dekat tuan-tuan dan perempuan ni ganjaran yang setimpal. Allah akan campakkan ketenangan dekat tuan-tuan dan perempuan untuk terus mengaji, untuk terus istiqamah. Okey, baik tuan-tuan dan perempuan, selamat bekerjalah kepada yang nak pergi bekerja. InsyaAllah kita sambung pada besok hari. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah
dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hari ni tak boleh tunjuk muka nah. Kak Sarina duk minta tunjuk muka. InsyaAllah hari Khamis lah. Malu ni. Okey, insyaAllah kita jumpa pada besok hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.